Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini kita mau menerokai Matius bab 27 ayat 1 sampai 10 dengan satu tema Judas gantung diri. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu meminta supaya Tuhan Roh Kudus membimbing kami supaya memahami firman Yesus Kristus. Supaya nama Tuhan Bapa Allah ditinggikan. Supaya jiwa kami diperukurkan. Puji syukur atas karunia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengar akan teks ataupun kandungan dalam bab 27 ayat 1 sampai ke 10. Semua ketua iman dan tuan-tuan kaum melancang bagaimana untuk menghukum mati Yesus. Mereka mengikat dia, membawanya pergi dan menyerahkannya kepada Pilatus gubernur itu. Apabila Judas mengkhianati Yesus, melihat bahawa Yesus telah dijatuh hukum, dia menyesal dan mengembalikan 30 keping wang perak kepada tuan-tuan iman dan tua-tua. Dia berkata, aku telah berdosa kerana mengkhianati darah orang yang tidak bersalah. Apa kamu betuli jawab mereka, itu urusanmu sendiri. Judas camparkan wang ke dalam lubang ibadat lalu pergi menggantung diri. Ketua-ketua iman mengambil wang itu dan berkata, menurut hukum, wang ini tidak boleh dimasukkan ke dalam perbendaharaan kerana wang darah. Oleh itu, mereka mengembalikan tanah tukang tempikai untuk dijadikan tempat mengkuburkan orang asing. Itu sebabnya tanah itu dipanggil tanah darah hingga hari ini. Kawan-kawan, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Matius mensisipkan kisah kematian Judas antara deskripsi singkat. Yesus dihantar kepada Pilatus dan berbicara di istana gubernur. Dia juga membandingkan kisah Judas dan Petrus. Kemuntakan Judas yang dirancang berakhir dengan bunuh diri, kekakalan Petrus untuk tetap setia berakhir dengan pentapatan dan pemulihan masa depan. Episod ini membawa kesimpulan kepada kisah Judas, mesingkat tasik wang darah dan sekali lagi menunjukkan kebarakan moral institusi kewangan, keagamaan. Matius mentaksikan peristiwa-peristiwa di dalam cahaya perjanjian lama dengan menggambarkan buku Ilimaya 42 ayat 6 sampai 11 dan Zakaria 11 ayat 13 dan mentaksirkan dalam cahaya satu sama lain. Ini memberitahu pembacanya sesuatu tentang gembara-gembara jahat Israel yang melancang membunuh dan menggunakan orang lain untuk tujuan berdosa mereka dan membuang mereka apabila tiba masanya. Kawan-kawan, persiapan Sanhedrin itu maksudnya Sanhedrin telah berkumpul sekali lagi untuk pendengar kedua. Mereka telah menyoal sifat Yesus yang terlebih rendah terlebih dahulu dan untuk menyediakan tuduhan undang-undang. Kini kita tiba masanya untuk membawa dia ke hadapan pihak berkuasa Roma dan berbicara yang sepatutnya. Peristiwa ini menggebang ramalan terdahulu. Dia akan menyerahkannya kepada orang bukan Yahudi. Sejak peringkat awal dan sejarah Kristen, kisah Judas Iskariot mentimbulkan perkawai pembargai itu secara teologi dan etikal bagi kebanyakan orang percaya dan bab gereja. Figura Judas dikait secara univokal dengan kemunatan dan perkhianatan. Dia diganti sebagai penjahat, alat syaitan, pengkhianat, munafik, penjilat wan dan pencuri. Walau bagaimanapun terdapat perspektif yang lain, teks-teks kondisi awal seperti Injil Judas yang baru ditemui menggambarkan sebagai murid yang paling dipercayai dan bijak. Suara-suara Kristen lain juga kedengaran. Oleh kerana memerlukan seorang ahli teologi dari Alexandra abad ketiga Masihi.
adalah salah seorang yang pertama yang membuat percubaan ini serius untuk bergarut dengan kisah Judas dan implikasi teologinya. Mereka mempersoalkan tanggungjawab Judas. Jika Satan telah memasuki Judas, siapakah yang melakukan perkhianatan itu? Bolehkah Judas benar-benar bertanggungjawab? Oligan juga bergurau dengan isu tempat Judas dalam rancangan ilahi pentebusan jika Tuhan memutuskan untuk mengkorbankan anaknya. Yesus pergi dengan kerelaan kematian. Maka perkhianatan tidak bertanggungjawab dengan kehendak ilahi. Sebaliknya, ia menjadi kenderaan untuk melaksanakan tujuan-tujuan pentebusan ini. Soalan-soalan yang tidak dapat diselesaikan di sini membawa Oligan kepada kesimpulan bahawa terdapat misteri dalam pengkhianat Judas terakhir Yesus. Jadi dalam tahun-tahun kebelakang ini, banyak cabaran terhadap penggambaran tradisional Judas telah dibuat. Para sejahtera pada sarjana seperti Karl Marx, William Glasgow, Hans Joseph Clark, Anthony Ken menilai semua dan bertaksir mereka laporan Injil dan bahasa mereka, terutama penggunaan paradinomi. Mereka telah melihat kemungkinan motif di sebalik keputusan Judas, kekicauan, kesilapan, jujur hasil pengumuman dalaman dan penjagaan. Senario alternatif telah dimostulkan beranan providensial Judas dalam penyelamatan Judas sebagai agen pribadi Yesus yang mengatur penyerahan dan juga berendah hati dengan kuasa untuk mengelakkan ulusuhan dan pertubuhan darah di sebagainya. Bunuh diri yang dilihat sebagai tindakan solidariti atau tanpa harapan yang hancur untuk pertubuhan kerajaan Tuhan. Kawan-kawan, saudara-saudari, apapun berdiri yang ambil terhadap Judas, penghukuman atau pembebasan akan bertaksir Kristian harus mengingati seorang William Glasser, adakah terlalu banyak untuk mencadangkan bahawa sesuatu yang dilakukan oleh Judas dan juga diliputi oleh daus safar Yesus dari darah, harap ampunilah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kawan-kawan, saudara-saudari, apabila Judas mendengar bahawa Yesus telah dihukum mati, dia dilanda penyesaran dalam ayat yang ketiga. Saudara-saudari, perkataan Yunani untuk berasa menyesar mata meletis boleh juga diterjemahkan sebagai satu penyesalan pendapatan atau membunuh fikiran. Ini memberitahukan dia memungkinkan untuk mentaksirkan peristiwa itu. Maka secara tradisional, episod ini dilihat sebagai tanah yang kisah jenayah dan hukuman. Judas mendapat apa yang dia layak menurut hukum Musa. Terkutuklah sesiapa yang menerima rasul untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Bunuh dirinya adalah kemudian kematian yang tidak terhormat kerana penyesaran. Di sisi lain, tindakan Judas boleh mencerminkan apabila pertaubatan dia telah berfikiran tentang apa yang telah dilakukan, menyendari kesalahan sendiri dan ketidakbersalahan Yesus, berkembalikan wan dan mengakui dosanya. Dalam cahaya ini, bunuh diri boleh dilihat sebagai percubaan Judas untuk mentebus kesalahannya sendiri. Apakah implikasi kisah Judas untuk kita? Episod ini meneruskan tema ketidakbersalahan Kristus. Judas telah mengedari bahawa dia memainkan peranan dalam penyelewengan keadilan dan melakukan dosa dengan mengkhianati orang yang tidak bersalah. Kisah ini sekali lagi menunjukkan kemunafikan para iman. Mereka bersedia untuk membuat rancangan jahat, menyogok dan menuduh orang yang tidak bersalah.
tetapi mendapati tidak boleh diterima. Untuk kebimbangan kesucian, untuk menerima wandara, kembali ke dalam kepemudaan baik suci. Akhir tragis, kehidupan Judas satu langkah pendek dalam pada perdamaian mungkin menggambarkan rumitan hubungan antara tanggungjawab manusia, akibat dan kehendak ilahi. Nari Injil untuk meletakkan dua kematian secara selali. Judas mengambil nyawanya sendiri dalam percobaan untuk menebus dosa. Yesus memberikan nyawanya sendiri untuk menebuskan orang lain. Satu-satunya masalah yang mempertimbangkan para iman adalah apa yang harus dilakukan dengan wan darah. 30 keping wan dibawa, digemari, dicemari dengan pertubuhan darah orang yang tidak bersalah dan menjadi najis. Mereka memutuskan untuk mengembalikan sepidang tanah dan menjadikan ruang yang najis. Tanah perkuburan yang ditugas untuk orang Yahudi yang tinggal di luar negeri. Bagi Matius yang ini menjelaskan dari mana rumah tempat ini, tanah darah, yang berasal Matius mendapat penjelasan dari Yeremia dan Zakaria. Pertanyaan yang mengganggu iaitu kisah Judas menimbulkan pelbagai soalan yang mengganggu pembaca Kristian yang berfikir. Evakuasi tindakan pemusuhan dari Judas adalah kabur. Pelaburan biasa baru dia pergi dan menegantong dirinya terbuka untuk taksiran perspektif berbagai bunuh diri. Judas boleh sebagai perkesahan penghakiman ilahi dan hasil pengesaran yang tule yang secaci. Kegaburan Matius memberikan kita peluang untuk berhenti sejenak dalam kesaan kita untuk mengguguk. Saudara-saudari seperti yang lain daripada 12, Judas mentinggalkan segalanya dan menjawab panggilan yang Kristus untuk mengikuti. Dia mereka diberi kuasa dan dilantik sebagai rasul dan mengambil dengan dalam misi Tuhan. Dia juga mengkhianati Kristus Yesus dan mengakui kegagalan tetapi tidak dapat menjalan jalan keluar dan labiriat niat keputusan dan akibat. Merasa terberangkat dan orang terasing, dia mengambil nyawanya sendiri. Dengan meletakkannya kisah Petrus tepat sebelum episod tragis ini, Matius mencadangkan bahawa sentiasa ada alternatif pengasingan diri, perasaan penyesalan yang mendalam, rasa bersalah dan diorientasi tidak semestinya membawa kepada pemustaan diri sendiri. Kawan-kawan, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, sejarah penanganan gereja terhadap bunuh diri selama berabad-abad sebagai penjenayah yang kecil dan berdosa tidak dapat dilihat, diampuni, diwarnai oleh kisah Judas yang sekali seling dikaitkan dengan kerasukan iblis ada kehidupan percayaan dan pemudatan yang meletakkannya orang yang melakukan bunuh diri di luar komuniti dan ramah penyelamatan Tuhan. Penolakan pengemian Yesus Kristus untuk membunuh diri menghantar mesej bahawa tidak akan ada kedamaian atau tempat bagi mereka dalam kehidupan ini atau dunia yang akan datang. Gereja boleh dan sepatutnya berbuat lebih baik. Saudara-saudara, isu bunuh diri telah didus diserubungi lasar malu dalam banyak komuniti Kristian. Seringkali kata gara-gara seperti ini perlu dipertimbangkan, diambil berat. Kawan-kawan, kita lihat seringkali sikap ini gagal mempertimbangkan isu-isu psikologi, fisiologi dan sosial yang berkompleks. Ia mengelilingi bunuh diri menjaga orang beriman jauh dan realiti bunuh diri dan akibatnya. Jadi kawan-kawan, apakah kesimpulan yang kita boleh sama-sama lihat untuk tindakan bunuh diri dan respon gereja terhadap Nia tetap menjadi isu yang kompleks. Tetapi bila yang jelas adalah ini kisah tragis Judas dalam Matius walaupun ia memberi amaran
tentang bahaya kemudahan, tidak memberi kebenaran untuk mentambah rasa malu atau perasingan posisi patut kepada bangsa bunuh diri dan keluarga mereka. Petikan ini mententang untuk dijadikan sebagai bukti untuk memuduk bangsa bunuh diri, tetapi ia memberi kita ruang untuk mempunyai perbuatan jujur tentang bunuh diri dan untuk menjemput Kristus, untuk mencurahkan cahaya nia ke dalam tempat-tempat yang ada pengalaman manusia. Kita ini juga memberi peluang untuk menghadapi dan penghakiman, biar hoklong yang kita penghakiman kita sendiri terhadap orang lain dan diri kita sendiri, dan memberi ruang untuk rahmat diberikan bukan saja dalam perancangan tetapi pencegahan, tetapi juga dalam perjagaan yang melekar, yang bertukar atas kehilangan. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa, tentulah kami untuk laksana firman-Mu apabila kami berpusat diri tetapi adalah berpusat Kristus, Alkitab dan ajaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga.